Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga membaca apa yang dipesan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan juga Wasiat Iman. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, yang telah memberkati umur kita sehingga mana kita ini dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan Rabiul Awal, di mana hari ini kita telah memasuki 3 Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi SAW. Jadi kenapakah kita kena bersyukur? Kerana tanpa ada kelahiran Nabi, tak adalah kita semua di sini. Subhanallah. Kerana adanya Nabi, Allah SWT ciptakan Nabi SAW. Datangnya Nabi, maka dapatlah kita semua rahmat daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita, terus memberkati umur kita, terus memberikan kepada kita kesihatan. Mana-mana yang di antara kita atau yang di luar sana yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada diuji dalam keadaan dari dalam soal keuangan ataupun dalam soal kesihatan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, memberikan kepada mereka ganjaran yang besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian-ujian tersebut daripada mereka, diberikan kepada mereka kesenangan, diberikan kepada mereka kesembuhan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, di mana kita sedang dalam tajuk membahaskan tentang pohonlah rahmat Allah setelah beramal dengan baik. Maknanya apa? Apabila kita sedang beramal, janganlah kita overconfident dengan amal yang telah kita lakukan. Janganlah kita merasai bahawa amalan kita itu akan memasukkan kita ke dalam syurga. Tidak. Kita semua ini masuk syurga adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana amalan-amalan kita, bukan kerana kita ni banyak selawat kepada Nabi, bukan kerana kita ini orang yang bertakwa, bukan kerana kita banyak sedekah, rajin solat malam dan sebagainya. Tidak. Kita semua ini masuk syurga adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah itu juga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadat-ibadat yang telah kita sebutkan tadi. Selawat, sembahyang, puasa, sedekah, tolong orang dan sebagainya.
Semuanya itu kita dapat buat, semuanya itu juga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmat Allah itu juga yang memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi sebab tu kata Imam Al-Haddad, pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Jangan kita merasa amal itu yang akan masukkan kita ke dalam syurga. Baik. Kemudian sambung kata Imam Al-Haddad di sini adalah diceritakan bahawa seorang hamba Allah telah beribadat kepada Allah Ta'ala selama 500 tahun. Maka pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, masuklah syurga dengan rahmatku. Jawab hamba itu dengan protes, bahkan ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam syurga kerana amalanku. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memerintahkan supaya ditimbang segala amalan hamba itu dengan satu nikmat saja, iaitu nikmat melihat ataupun nikmat mata. Ternyata berat timbangan nikmat melihat itu tidak menyamai seluruh berat amal ibadatnya. Sedang di atas hamba itu masih ada banyak lagi nikmat-nikmat lain yang masih belum ditimbang. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ketika itulah baru hamba itu sedar, lalu merayu, ya Tuhanku, aku terkhilaf. Kini masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Lalu Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam syurga. Seraya Allah yang bersifat maha besar dan maha tinggi memuji hamba itu serta berterima kasih kepadanya. Subhanallah. Apa yang kita nak ambil kesimpulan daripada cerita yang baru kita dengar ni? Imam Al-Haddad mengatakan, diceritakan ada seorang hamba Allah telah beribadat kepada Allah Ta'ala selama 500 tahun. Kalau dah kata 500 tahun, bermakna dia bukan daripada umat Nabi SAW. Kerana umat Nabi itu, zaman kita ni, umurnya tidaklah sepanjang umat terdahulu punya umur. Jadi ini hamba Allah, dia dah ibadat kepada Allah 500 tahun. Subhanallah. Kita jangan nak bayangkan, ustaz, boleh ke macam mana dia boleh beramal macam itu? Kita jangan bayangkan macam gitu. Kerana kadar iman kita tak sama. Masing-masing imannya tidak berbeza. Subhanallah. Bila iman tu kuat, kita akan semangat untuk menambahkan amalan-amalan kita. Termasuk dengan orang ni, dia beramal 500 tahun. Jemaah yang dirahmati Allah. Subhanallah. Maka pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, masuklah syurga dengan rahmatku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Dua sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita akan dengar Nabi juga bersifat sedemikian. Perbezaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dua-duanya itu diambil daripada perkataan sama, rahimah, mengasihani. Pengasih lagi maha penyayang, kan sama maknanya tu. Tapi specialnya Rahman, Ar-Rahman, perkataan nama Allah Ar-Rahman hanya khusus untuk Allah SWT sahaja, tak dipakai untuk orang lain. Manakala Ar-Rahim, Allah ada juga gunakan untuk hamba-hamba Allah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggelarkan Nabi SAW dalam ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat penyayang, bersifat rahmat. Begitu juga dengan Nabi SAW. Ini bukan maknanya, bermakna mana boleh Allah buat macam mana yang makhluk Allah buat. Tak. Kalau kita nak cakap begitu, kita kena ingat satu perkara. Kalau kita nak bandingkan kasih sayang Allah dengan kasih sayang Nabi, beza ke tidak? Definitely beza. Definitely beza. Subhanallah. Jadi kita tak perlu nak kata, oh tak boleh, ni sifat Allah, mana boleh Nabi ada. Tak. Pemakaiannya sama, tapi penggunaannya lain. Namanya sama, tapi penggunaannya lain. Kasih sayang Nabi dengan kasih sayang Allah jauh beza. Subhanallah. Baik. Sambung apa kata sini. Jadi ni Allah kata kepada hamba ni,
masuklah syurga kerana rahmat aku, kata Allah. Hamba ni jawab, ya Allah, bahkan masukkanlah aku ke dalam syurga kerana amalan aku. Subhanallah. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan kerana amalan aku, kata hamba tu. Subhanallah. Maka bila hamba ni dah kata masukkanlah syurga kerana amalannya, maka dihitung semua amalan dia yang 500 tahun beribadat itu dengan satu nikmat sahaja, nikmat mata, nikmat melihat. Nikmat melihat ni tak terkira, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bandingkan, Allah suruh timbang nikmat mata dengan amalan yang dia telah lakukan selama 500 tahun. Subhanallah. Kita jangan soal 500 tahun. Kita saja amalan, maaf katalah 5 minit dah tergoyang-goyang. Garuk sana, garuk sini. Lagi 10 minit dah terlentang. Ya Allah. Baru kita lemahnya iman kita. Subhanallah. Bukan kita lah, saya lah. Subhanallah. Jadi hamba ni kata, bila dia minta masuk syurga kerana amalannya, Allah kata, wahai malaikat, timbang amalannya itu dengan nikmat melihat. Maka apabila ditimbang, maka jelas amalan nikmat melihat itu lebih besar, lebih banyak, lebih berat daripada amalan dia 500 tahun. Maka Allah kata, masukkan dia ke dalam neraka. Tak boleh timbang. Kita bayangkan, Ustaz, alam mata melihat apa? Betul, mata melihat. Tapi kita pernah perasan tak? Bila kata melihat, bahawa every single thing yang kita lihat, maka itu dikira nikmat. Saya kasih contoh. Kita dapat melihat rumah. Dapat melihat rumah, dapat melihat lantai rumah, dapat melihat rumah kilat, dapat melihat ada frame, ada wire, ada TV, ada aircon, ada speaker, ada kerusi. Macam-macam lah. Itu baru rumah saja. Itu baru barangnya, belum masuk warnanya, belum masuk bentuknya, belum masuk jenisnya. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mana engkau menghitung nikmat Allah, maka kau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baru nikmat melihat, jemaah yang dirahmati Allah. Baru nikmat melihat, belum nikmat berjalan, belum nikmat memasak, belum nikmat rambut, belum nikmat telinga, belum nikmat mulut, belum nikmat kuku, belum nikmat jari. Subhanallah. La tuhsu. Allah dah kata kamu tidak akan mampu untuk mengira. Subhanallah. Bila Allah dah kata, confirm benda tu pasti. Subhanallah. Jadi kita kat mana kita nak pergi? Kita nak bandingkan amalan kita dengan nikmat yang Allah berikan, takkan sampai. Jadi berapalah kita boleh bersyukur kepada Allah. Sebab tu kita dituntut baca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. 3 kali pagi dan 3 kali petang. Ini yang dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kata saya atau Riyadhus Salihin, Nabi Adam AS, Allah berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, engkau tidak akan mampu untuk bersyukur dengan aku dengan semua nikmat kamu. Tak mampu. Maka kata Nabi Adam AS, ya Allah, kalau begitu bagaimana aku boleh bersyukur kepadamu? Maka Allah pun mengajarkan, Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hamdan yuwafi ni'amahu, pujian yang meliputi semua nikmat-nikmatnya. Wa yukafi'u mazida, dan mencukupi apa yang tambah daripadanya itu. Kita tak mampu, jemaah, tak mampu untuk kita bersyukur kepada Allah semua nikmat. Kalau kita nak bersyukur tiap satu, 24 jam pun tak habis. Syukur nikmat mata saja. Dapat, ya Allah, aku bersyukur dapat lihat anak aku sihat, dapat lihat anak aku boleh berjalan, dapat lihat anak aku pandai, dapat lihat anak aku. Baru nikmat anak. Belum nikmat masuk dapur, belum nikmat masuk bilik, belum nikmat masuk rumah. Ini baru dalam rumah kita, jemaah. Belum keluar rumah lagi, dapat lihat pokok, lihat lip. Ini semua nikmat. Subhanallah, subhanallah. Jadi bacalah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Kita kena jadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur. Dengan bersyukur itu nanti Allah tambahkan lagi nikmat
Sama ada nikmat wang, nikmat keduniaan, nikmat kesenangan ataupun nikmat akhirat. Dapat lagi beramal lagi, dapat baca Quran lagi lama, dapat khusyuk lagi lebih dalam sembahyang kita, subhanallah. Maka bila ditimbang nikmat mata hamba tersebut, Allah kata masukkanlah dia ke dalam neraka. Dah habis ni. Dah compare ni tak cukup. 500 tahun punya amalan compare dengan nikmat mata. Belum masuk nikmat kepala, belum nikmat akal, belum nikmat macam-macam, subhanallah. Maka Allah kata masukkanlah dia ke dalam neraka. Hamba ni reply balik, jawab balik, ya Allah, aku tersilap, aku ni khilaf, aku salah. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan hamba itu ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bangga dengan amalan kita. Jangan, especially kalau kita nak bangga tu pula bangga diri sendiri. Ni namanya syok sendiri. Dah semayang, bangun malam daripada pukul 4 pagi, beramal terus sampai subuh. Lepas subuh pula beramal sampai matahari terbit. Diikuti dengan semayang sunat isyraq, semayang sunat duha 8 rakaat, tambah lagi dengan selawat. Cukup tengok-tengok jam, dah pukul 8.30 pagi. 8.30 pagi, hati pula tengok cermin. Boleh tahan aku pagi ni. Dah pukul 4 pagi aku kat tertikan semayang sampai pukul 8.30 pagi. Ini yang masalah tu, penyakit ujub. Merasa ajaib, merasa bagus dengan diri sendiri. Syok sendiri. Dia tak ada risau amalan dia terima ke tidak. Dia tak ada risau amalan dia itu ada bercampur dengan riak ataupun tidak. Dia tak kisah sama ada amalan itu mengganggu orang lain ataupun tidak. Dia tak fikir itu semua. Dia tahu dia buat. Dia tahu dia buat. Bila dia buat, dia tahu dia buat tanpa mengharapkan rahmat Allah, tanpa mengharapkan penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditambah pula dia ada ujub, maka sia-sia amalan dia. Sia-sia, subhanallah. Baik. Jadi itu yang kita nak kena faham, bahawa kita semua ini masuk ke dalam syurga Allah adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Subhanallah. Baik. Kesimpulannya kata Al-Imam Al-Haddad, pasti ada dua perkara. Yang pertama, memperbaiki amalan. Yang kedua, bergantung kepada Allah dan menyingkirkan selainnya. Maknanya apa? Bila kesimpulan apa yang telah kita fahami daripada tajuk ni, yang pertama adalah kita hendaklah terus memperbaiki amalan-amalan kita. Bila kata memperbaiki amalan kita ini, dia luas. Cara kita sembahyang macam mana, cara kita mempersembahkan sembahyang kita macam mana, khusyuk kita dalam sembahyang macam mana dan sebagainya. Kita nak kualiti ibadat kita tu. Kualiti ibadat kita tu penting untuk kita jaga. Subhanallah. Dan kemudian kita bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam masa yang sama kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan yang telah kita lakukan. Contoh kita belajar agama ni, walaupun dalam keadaan online, tetap kita belajar. Kita harap agar Allah terima amalan kita itu. Dan dalam masa yang sama juga kita menyingkirkan selainnya. Bermakna apa? Janganlah kita membuat amalan itu kerana orang lain, kerana nak dilihat, kerana nak dipuji, kerana nak dikatakan orang itu ahli ibadat. Jangan kita buat ibadat kerana perkara-perkara tersebut. Dia berkisar kepada dua perkara. Yang pertama, memperbaiki amalan. Dan yang kedua, bertawakal kepada Allah, mengharapkan diterima, sekaligus menghilangkan sifat-sifat yang menunjukkan kita buat ibadat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung kata Imam Haddad, alangkah eloknya apa yang diucapkan oleh Syekh Muhyiddin Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Bika la nasil wala budda minka. Apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Denganmu kita tidak boleh sampai, sedang kami amat berhajat kepadamu. Yakni kita tidak boleh sampai ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sedang kita wajib beramal kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teranglah.
Kita tak boleh nak pergi mana-mana, tak boleh nak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Kita tidak boleh pergi ke mana-mana dengan amalan kita tak sampai. Wala budda minka, dan kita tetap wajib untuk melakukan perintah tersebut. Apa pun kita buat, ustaz kalau macam gitu buat apa kita nak beramal? Kita cuma boleh, dan kita boleh masuk syurga je lah kalau gitu dengan rahmat Allah. Kita mohon je lah, ya Allah berikan aku rahmatmu, ya Allah masukkan aku ke syurga dalam rahmatmu. Kita boleh doa macam gitu je lah ustaz. Tak, kita jangan salah faham. Kita nak dapatkan rahmat Allah itu melalui amalan kita. Nak dapatkan rahmat Allah itu mestilah melalui amalan kita. Kalau kita tak beramal macam mana? Subhanallah. Jadi jangan kita terpedaya. Jangan kita terpedaya dengan rahmat Allah. Memang rahmat Allah itu ada, bukan maksud terpedaya. Tapi kita menggunakan rahmat Allah sebagai alasan untuk kita bermalasan dalam ibadat. Ini yang masalah. Kita menggunakan rahmat Allah untuk menjadikan sebagai alasan kita tidak menambahkan amalan kita. Itu yang jadi masalah. Macam contoh, kita kata agama Allah ini mudah. Inna dina, agama Islam ini mudah. Tapi bukanlah kita pergi mempermudahkan agama. Beza. Islam itu mudah. Islam itu senang, mudah untuk diamalkan. Tapi bukan kita mempermudahkan agama Islam. Senang-senang ambil pendapat yang kata boleh lah, ambil pendapat yang kecil. Walaupun pendapat ganjil, tetap kita nak pakai pasal apa? Nak senang. Tak. Itu bukan cara dia. Itu namanya kita mempermudahkan agama. Bukan kita mengambil agama itu agama yang mudah. Jadi balik pada sama juga, kita ini perlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan kita. Subhanallah. Baik. Kemudian berkata Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah ta'ala, man zanna annahu bil amali yasilu fahuwa muta'annin, wa man zanna annahu bidunil amali fahuwa mutamannin. Apa kata dia? Siapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan amalannya, maka ia adalah seorang yang membuang masa. Siapa yang mengira bahawa dia akan sampai kepada Allah kerana amalannya, maka ia adalah seorang yang membuang masa. Pasal apa tak diterima oleh Allah? Amalannya itu tidak akan dapat masukkan ke dalam syurga, melainkan diikuti, dibarengi, bahasa Indonesia, dibarengi dengan rahmat Allah. Amalan solid, amalan tak boleh masukkan kita ke dalam syurga. Itu yang kita kena faham. Subhanallah. Dan siapa yang mengira, dia actually boleh kata menyangka lah. Man zanna. Zanna tu maknanya menyangka. Dan siapa yang menyangka bahawa dia akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa amalan pula, maka ia adalah seorang yang berangan-angan kosong. Sebaliknya pula, siapa pula yang boleh sampai, siapa yang menyangka bahawa dia boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa beramal. Tak apalah ustaz, Allah tu kan maha pengasih, maha penyayang. Tak apa, kita tak beramal pun tak apa. Kita mengharapkan rahmat Allah, kita sangka baik dengan Allah, Allah akan buat baik kepada kita. Ini namanya orang yang berangan kosong. Sembahyang tak, puasa tak, zakat tak, haji tak, semua tak. Tapi asyik harapkan rahmat Allah. Tak boleh. Subhanallah. Itu adalah orang yang berangan-angan kosong. Subhanallah. Baik. Sebab orang yang berangan-angan kosong itu tiada membekalkan diri dengan apa-apa amalan pun. Lalu ia mendakwa bahawa ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Yang demikian itu adalah suatu sikap yang bodoh dan terpedaya. Menyerah kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya tidak boleh berlaku melainkan sesudah berbakti dan beramal soleh, sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelum ini. Nampak? Dalam kata Imam Al-Haddad, angan-angan kosong, tiada membekalkan diri dengan amalan-amalan apapun, lalu mendakwa bahawa ia menyerahkan diri kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Subhanallah. Tak buat apa-apa harapkan rahmat. Tak buat apa-apa harapkan rahmat. Kita bayangkanlah, bayangkan. Ini soal akhirat. Ini soal akhirat. Kita bayangkan soal dunia pula.
Kita mengharapkan kekayaan, duit yang melimpah ruah, number digit dekat bank tu asyik naik je. Mengharapkan kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Tapi kita tak kerja. Nah, tak apa, kita wakal pada Allah. Allah pasti akan kasih rezeki. Sedangkan ulat dalam tanah pun diberikan Allah rezeki. Pandai. Pandai pula pergi kasih peribahasa tu. Cubalah duduk rumah setahun tak kerja, apa jadi? Mesti ada usahanya. Itu baru sudut dunia. Maka begitu juga dengan akhirat. Mesti ada usahanya. Mesti ada amal solehnya. Jangan kita terpedaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Menyerah kepada Allah serta mengharap rahmatnya tidak boleh berlaku melainkan sesudah berbakti dan amal soleh. Tak boleh untuk kita mengharapkan rahmat Allah sahaja, melainkan jika mana kita barangi dengan amalan kita. Sembahyang jaga, rawatib jaga, sedekah jaga, Quran jaga, selawat jaga. Macam-macam kita jaga ni. Barulah dalam masa yang sama, ya Allah, aku beramal ni, aku mengharap agar Engkau berikanlah, cucurilah kami dengan rahmat-Mu. Baru kena, baru padan. Kalau kita sekadar mengharapkan tanpa diikuti dengan amal, maka itu namanya berangan-angan kosong. Subhanallah. Baik. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna amaniya al-maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis, ay minal a'mali salihah. Sesungguhnya mencita-citakan pengampunan, mengharapkan pengampunan, qad la'ibat bi aqwamin, telah memperdayakan ramai orang, telah memperdayakan, telah menipu daya ramai orang. Hatta kharaju minad dunya mafalis, sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan bankrupt. Jadi tiada mempunyai bekalan amal soleh sama sekali. Mencita-citakan keampunan, mengharapkan pengampunan, telah menipu dayakan ramai manusia. Maknanya apa? Dia berangan-angan kosong dapat pengampunan Allah tanpa diikuti dengan amalan, tanpa diikuti dengan taubat, tanpa diikuti dengan perkara-perkara yang perlu untuk dia lakukan. Tak buat. Tak apalah Ustaz, Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak apa, it's okay. It's okay lah Ustaz. Kita sangka baik Allah mesti ampunkan kita. Ni namanya bukan confident, tapi overconfident. Ni namanya overconfident. Itu yang Imam Ahmad mengatakan orang ini orang yang terpedaya. Suatu sikap yang bodoh dan terpedaya, subhanallah. Baik. Beliau menambah lagi, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khawfa, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sesungguhnya orang mukmin itu berbakti seraya gemetar terhadap Allah Ta'ala. Baik, kalau nak terjemahan, Allah alam, yang saya rasa lebih tepat adalah innal mu'mina jama'a ihsanan wa taqwa khawfa. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia menggabungkan antara berbakti dan juga dan takut. Ada dua-dua sifat. Berbakti bermakna ihsan, bermakna berbakti bermakna amal jalan juga. Masa yang sama juga dia merasa takut. Takut tak diterima, takut tak dapat mendatangkan keridhaan Allah dan sebagainya. Wa innal munafiqa, dan sesungguhnya orang munafik itu menggabungkan jama'a isa'atan wa amna, menggabungkan antara perbuatan jahat dan juga merasa aman. Orang munafik pula dia opposite sifat orang beriman. Dia jama'a isa'atan, dia menggabungkan antara sifat kejahatan, maksiat je, na'uzubillah, summa na'uzubillah. Asyik buat jahat je. Tak pernah satu hari tu berlalu tanpa dia mengumpat orang. La haula wala quwata illa billah. Tanpa melihat benda yang haram, tanpa mendengar benda yang haram. Dia menggabungkan antara perbuatan jahat wa amna dan juga sifat rasa aman.
Bahasa Jawa tenang-tenang saja. Relax je. Tak apa. Allah Maha Pengampun. It's okay. Ini namanya orang yang terpedaya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh ajaib perkara orang ini. Sepatutnya sifat takut itu lebih layak disifati oleh orang yang membuat kesalahan, kerana dia khawatiri akan ditimpa kemurkaan Allah. Tetapi kini dia merasa aman dan sentosa meskipun ia berbuat kesalahan, kerana hatinya telah terbalik dan mata hatinya telah buta, sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut. Imam nak mengatakan sungguh ajaib orang ni. Sepatutnya sifat takut itu ada pada orang yang buat maksiat. Kena. Tapi tak ada. Orang yang maksiat itu lebih layak untuk merasa takut kerana dia dah buat salah, mesti kena punishment. Orang yang buat kesalahan mesti dapat punishment dia. Kita langgar orang, kita beat traffic light, kena saman. Ada punishment dia, ada penalty dia. Jadi sepatutnya orang yang buat salah, dia merasa takut. Takut kena siksa, takut kena azab, takut kena himpitan kubur dan sebagainya. Dia takut. Tapi masalahnya dia pula yang merasa paling relax. Dia pula paling rasa tak apa, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, buat apa nak takut? Tak habis-habis pakai dialog sama. Tak habis-habis. Subhanallah. Macam kenapa dia boleh sedemikian? Kerana hati dia telah terbalik. Mata hati dia telah buta. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kata sini, "Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwal muhtad, maka dia telah mendapat pimpinan yang benar. Wa man yudlil, dan siapa yang disesatkannya, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka tiadalah akan engkau mendapatkan baginya kawan yang akan memberikan untuknya pimpinan ke jalan yang benar. Atau dalam bahasa kata lain, man yahdi bihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayat, petunjuk, fala mudhillalah, tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tak ada satu orang pun yang boleh memberikan dia petunjuk. Apa nak dikatakan sini adalah, ini adalah keadaan orang yang apabila dia sangat terpedaya dengan rahmat Allah. Alasan demi alasan, gara-gara apa? Tak nak beramal. Pokoknya satu saja. Pokoknya tidak mau beramal. Malas nak beramal. Lengah-lengah beramal. Menyia-nyiakan amalan. Jadi bila kerana berlandaskan perkara yang dia buat itu, pokoknya malas beramal kerana punca hawa nafsunya. Kerana punca hawa nafsunya yang membuatkan dirinya itu malas untuk beramal. Jadi bila diri sudah malas beramal, maka nafsu yang menasihati dia. Nafsu yang bilang kat dia, tak apa, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. La haula wala quwata illa billah. Ni sudah salah. Subhanallah. Allahumma hdina wa kullana ya Rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda biha anna faqad fawwadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Imam Haddad menutupkan tajuk ini dengan satu doa. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami hidayat. Ya Allah pimpinlah kami. Ya Allah berilah kami petunjuk. Doa ni dibaca oleh Imam Haddad. Nampak? Imam Haddad tu kita tak payah nak ragui kewalian beliau. Subhanallah. Beliau sendiri doa macam ini. Ya Allah, pimpinlah kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Subhanallah. Wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyida. Dan pimpinlah kami kepada jalan yang engkau cintai dan redai. Ini terjemahan dia macam okey, cuma dia ada lagi tepat.
wa kullana ya rabbana waliyan mursyida. Jadilah untuk kami, kau jadikanlah untuk diri kami sebagai pemimpin untuk diri kami. Pemimpin untuk diri kami. Subhanallah. Padahal kita minta agar Allah SWT memimpin kita kepada jalan yang benar. Ila ma tuhibbuhu minna, kepada jalan yang engkau cintai, wa tarda bihi anna, dan yang engkau ridai kami. Kita minta Allah SWT pimpin kita kepada jalan yang Allah cintai dan jalan yang Allah ridha. Faqad fawwadna ilaika amrana, sesungguhnya telah kami serahkan diri kami kepadamu. Sesungguhnya kami telah menyerahkan urusan-urusan kami kepadamu. Ini namanya sifat tawakal. Wa tawaffana muslimin, matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Walhiqna bis-salihin, dan pertemukanlah kami, golongkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Subhanallah. Ini doa ahli maul hadad. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT terus memberikan kepada kita pimpinannya, memberikan kepada kita taufik dan hidayatnya, terus memimpin kita kepada jalan yang benar, jalan yang Allah cintai, jalan yang Allah ridai. Subhanallah. Semoga Allah SWT menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tutup as-salat wal asr dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.